Saya di kalangan orang kawan-kawan yang bukan dalam bidang kreatif ni, mereka kononnya cakap saya ni orang yang kreatif lah. Banyak imajinasi dan sebagainya. Sebenarnya saya cakap saya tak banyak imagination. Saya tidak banyak imagination, saya tidak kreatif. Cuma apa yang saya ada macam awal-awal daripada kata-kata saya apa kita berbual tadi tu, saya ada satu sumpahan yang saya ada banyak ingatan. Saya ingat benda sejak saya umur 4 tahun lagi saya boleh ingat. Macam mana abang saya balik daripada sekolah bawa buku latihan agar saya boleh melukis ke atas buku tu. Saya boleh nampak dia naik basikal. Saya boleh nampak macam bagaimana pergaduhan antara mak dan bapak saya yang membuatkan mak saya balik kampung. Saya ingat saya punya pasal. Rupanya dia orang gaduh dua orang. Siapa yang kenal bapak saya akan tahu yang bapak saya ada ramai isteri. Dan isteri-isteri bapak saya pun tak tahu yang bapak saya ada isteri lain lagi. Isteri keempat ingat dia isteri ketiga. So saya ada banyak ingatan terhadap kisah-kisah silam. Jadi apa yang saya cakap ialah saya sebenarnya saya tak imaginatif. Apa yang saya berlakukan ialah saya cuba menceritakan kisah benar. Saya cuba menceritakan kisah, walaupun kisah tu fiction, kisah tu kisah cerita, tetapi saya ingin menceritakannya seberapa benar yang mungkin. Jadi kadang-kadang kebenaran tu lebih pelik daripada rekaan kan. Ya, memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Kalau kita tu jujur, kita kena jujur diri kita. Bila kita jujur, dia datang secara cantik lah. Kita tak berpura-pura, kita tak memaksa apa. Benar lah, bila benar tu kita dah berlaku jujur lah pada diri kita. Kan? Walaupun dalam menipu bang, walaupun dalam mereka cipta sesuatu perkara tu, kita jujur dalam dia mesti berlaku macam ni. Betul. Kan? Itu yang kata yang itu seniman ni dia unik. Dalam dia menipu pun tapi orang terasa kebenaran dia, orang terasa kejujuran dia. Kan? Sebab dia tak berpura-pura. Seniman itulah macam saya cakap dengan abang dekat di telefon itu hari. Saya kena buka sikit rahsia lah untuk menjadi asas kepada perbualan kita nanti. Okay. So, saya punya memory bang. Saya ni disumpah untuk memiliki memory yang jauh sampai saya umur 4 tahun. Banyak benda yang saya ingat lah. Jadi apabila umur 4 tahun tu, TV Malaysia antara hero-hero yang ada pada time tu, antara umur saya 4 tahun hingga 7 tahun, adalah arwah pak mertua saya. Zainuddin Ismail. Dia dulu hero kan? Ya. Abang kenal dia personally kenal. Tapi masa tu abang belum terlibat berlakon dengan dia. Masa tu abang baru lagi. Ya. Baru lagi masuk itu. Jadi belum dapat bersama. Abang kemudian baru berkenalan. Dekat itu tak ada lagi. Saya nak buat mukadimah sekejap ni. Yeah. Lepas tu dan dia banyak berlakon jadi hero lah. Dia macam tampan apa semua kan, kacak, waspada dan sebagainya. Lepas tu dia ada iklan Listerine kalau tak silap saya. Close up ke Listerine? Saya tak ingat, tapi saya ingat it's about mouthwash, mouth care lah. Lepas pada dia ada Rahim Razali pula, Datuk sekarang. Dia ada cerita-cerita yang saya boleh ingat visual dia tau. Antaranya dia kena pukul dengan 5-6 orang, lepas tu dia pengsan. So, dan seorang lagi yang saya ingat lagi pada time tu, abang. Yang jadi hero muda pada masa tu. Yeah. Dan abang punya lakonan agak mengejutkan saya pada time tu lah. Because abang ada gaya yang tersendiri yang saya susah nak saya budak kecil yang susah nak faham kenapa orang ni macam ni. Macam tu lah. Bukanlah buruk atau tak buruk, lain. Tapi dia left an impression on me lah sampai sekarang. Abang start berlakon umur berapa bang? Ini nak tanya tapi bukan rimah saya punya panjang lebar Orang sebenarnya start 21. Umur berapa? Tahun bila bang? Umur 21 tahun. Tahun bila bang? Tahun 19. Abang mula berbengkel, bengkel lakonan yang dianjurkan dipelopori oleh arwah Musafar Noh dan dibantu oleh suami baba pada tahun 1976. My God. Di bawah bengkel itu terdirilah abang Fatimah Abu Bakar, Husna Ahmad, Nasir Jani,
Abu Bakar Juah. Itu kita ada 13-14 yang masa itu, 14 orang lebih kurang yang kita berbengkel selama 9 bulan dengan Mustafa Noh. Masa waktu bengkel itu juga suami baba masa itu di RTM, dia sebagai penerbit di RTM. Jadi setiap minggu dalam sebulan dia kena buat satu drama. Jadi dia ambil peserta bengkel ini untuk dia rotate. Yang drama ni kamu hero, kamu second, yang ni lah. Jadi sampailah giliran abang buat jadi giliran abang mula. Abang sebenarnya mula dengan watak yang kecil je. Masa itu ingat lagi drama Cengkaman, abang jadi jiran sebelah hero kan. Jadi lepas itu di second drama baru abang tiba-tiba dapat watak utama. Itu pun ada cerita sebalik itu juga, bagaimana satu pelakon yang patutnya bawa watak yang besar, watak lain, tapi watak itu sepatutnya watak utama, tak respon. Tak respon mana tak memberi. Jadi lelahnya penerbit pelan-pelan dia develop dalam set, dalam syuting tu develop karakter Bomio. Karakter Bomio dah jadi ni. Jadi yang mana tu? Mio, sekarang kamu dah watak utama tau, bukan yang itu. Terus jadi itu. Itu second drama. Siapa director tu bang? Siapa yang buat tu? Masa itu zaman penerbitnya Suami Baba lah. Suami Baba sendiri? Yes. Suami Baba dekat RTM dulu. Dialah yang bawa anak-anak muda, kebanyakan budak-budak daripada UiTM Mara kan. Kami tu abang campur, abang bukan badak Mara tapi bercampur sebab bengkel yang Mustafa Noh anjurkan dibantu oleh Suami Baba. Kebanyakannya pelajar-pelajar daripada UiTM. Kan, jadi abang daripada lain. Jadi abang masuk. Jadi banyak yang ingat abang minum budak Amara tak. Dan Suami Baba pula kebanyakannya pelakonnya budak-budak muda, cerita-cerita muda. Kan dia tidak seperti yang sebelum ni cerita. Memang ketika itu tidak ada cerita cerita remaja yang jelas. Ya, betul. Jadi sebab itu tak heran bila kata nampak itu masa itu, walaupun kecil masa itu, dia menangkap tu sebab selama ni banyak cerita yang lebih kepada family, keluarga ya. Bila Suami Baba buat bila Suami Baba buat cerita satu yang main protes ini kan, jadi memanglah orang terkejut. Yes. Banyak orang pun orang seronok lah. Responnya memanglah banyak positif, banyak yang menarik kan respon sebab diorang tak sangka cerita begini. Masa tu start lah kisah-kisah muda tu. Suami Baba bagi saya, Suami Baba lah yang mulakan cerita-cerita pelakon-pelakon baru, bukan yang terkenal-terkenal. Abang ingat tak tajuk cerita tu bang? Cengkaman tajuk Cengkaman tu cerita family yang abang Mia jadi second, bukan second, third lead pun. Tapi watak utamanya Samsudin Basrah dengan Yasmin. Jadi sekarang tak tahu Yasmin tu dekat mana. Itu semua geng kawan-kawan daripada Suami Baba punya grup lah. Kan. Jadi kebanyakannya macam yang anjur bengkel ni, bengkel yang tadi workshop tadi ni, teater workshop ni, dianjurkan oleh Kelab Teater Kuala Lumpur. Kelab Teater Kuala Lumpur ni kebanyakannya diorang ni buat pementasan drama-drama Inggeris. Jadi banyaklah kumpulan-kumpulan yang geng-geng daripada pengaruh-pengaruh daripada geng-geng teater Inggeris campur dengan kami. Itu peringkat awal. Jadi itu Jamu Mustafa Noh pula sekarang dia nak buat bengkel untuk teater Melayu. Jadi di situ lah mix tu. Jadi muka lain lah, muka lain. Ketiga tu zaman itu yang selalu jadi hero, arwah Salim Bacik, arwah Musa Al-Bakri, Bapak Malia, yes. Itu hero-hero ketiga itu. Yang geng-geng muda ni tak muncul lagi. Haji Singgah dah ada, tapi masa itu yang power Salim Bacik lah. Arwah Salim Bacik, Musa Bakri, kan banyak pelakon wanita pun. Masa itu Aziam baru mula, Suami Ahmad Tamimi pun baru mula juga. Ran Razali. Tapi ketika tu rasanya ketika Abang masuk, Rahim Razali dia lebih selesa masa itu sebagai wartawan juruhebah untuk sukan. Dia sekali-sekali je berlakon. Begitu dengan Ahmad Yatim. Tapi yang kerap keluar dari start daripada Potret Pekerti, lepas tu masuk drama minggu ini,
Arwah Salim Bacik, Musa Al-Bakri, Ramli Abu Bakar. Itulah zamannya itu kan. Kita baru bila kita tengok orang macam kita pun rasa aku ni betul ke berlakon ni. Betul ke aku sama mereka ni. Bengkel tu awal tahun 76, 9 bulan. Lepas tu dalam itu dalam bengkel tu selepas 2 bulan kita berlatih, mulalah suami ambil mana minggu ni okey dia nak pelakon ini jadi hero dalam dia punya production di drama minggu ni kan. Jam 4 berlanjut lah. Jadi giliran abangnya tak silap Oktober atau November. Watak yang cerita yang abangnya jadi lead tu. Cengkaman tu. Bukan Cengkaman second lead. Abangnya yang lead sebenarnya ke arah mana? Tajuknya ke arah mana? Kisah anak muda yang kelulusan SPM, tak bekerja, duduk dengan kakak, marah keadaan. Dapat cari kerja sana, tak dapat cari kerja sana. Jadi dia marahlah pada society, pada keliling. Tu yang dia pergi ke Bukit Bangsa, tu lahnya dia menjerit. Yang menjerit itu kalau sampai sekarang kalau abang memang pergi Kelantan ke pergi kalau ada bunyi jerit, itu orang lama lah tu. Yang abang memang soundnya apa ni, kau ingat kau besar ke? Itu ayat itu bila ada orang jerit pada abang memang kalau abang memang pergi keluar daripada KL lah, atau siapa-siapa je lah, kau ingat kau besar ke? Itu orang yang tengok dah abang. Itu pun yang sedapnya adegan itu dia buat secara spontaneous. Apa ni suami suruh. Dia kata jom kita pergi bukit. Masa tu abang tengah karakter sebelum tu watak abang fresh lah. Tak dapat kerja sepak motor sana, sepak motor sini, geram. Lepas tu sampai kaki bukit tu abang naik ke bukit. Suami kata naik ke bukit sampai atas tu Mio kamu jerit. Kau ingat kau besar. Abang buat lah. Rupanya adegan itu yang meletup. Yang orang ingat. Merujuk kepada apa dan siapa kau ingat kau besar tu bang dalam cerita tu? Merujuk kepada tak silap apa ini lah abang memang pergi interview kerja ni tak dapat, interview sini tak dapat, marahlah keliling. Jadinya tu kau ingat kau besar ke? Kau tak bagi aku kerja kau ni. Itu lebih kurang gambaran. Tapi yang menarik ketika tu abang memang tak diberitahu apa, cuma suami baba kata kamu jerit je Mio. Kau ingat kau besar. Masa itu abang 20 tahun tapi muncul ke TV drama itu sepatutnya bulan 12 tayang tapi ada technical error, dia pergi anjak ke tahun 77 baru muncul. Jadi abang berbengkel sebenarnya umur 19 tahun. Lepas tu 20 tahun sampai ke situ kan. Jadi kita baru masa tu abang kecil duduk dalam bengkel pun dalam itu abang nyorok-nyorok je malu. Sebenarnya salah satunya abang kita ada buat homework dalam berlakon ya. Tiap-tiap minggu Mustafa Nur akan suruh peserta-peserta tulis, dia panggil catatan mingguan. Mana sepanjang dia bengkel hari Ahad, jadi dia kata okey minggu depan tulis daripada apa pengalaman kamu daripada Isnin sampai ke hari Sabtu, apa pengalaman kamu sepanjang itu. Hari Ahad bagi pada dia. Jadi dia akan baca. Jadi Abang Mio banyak lontarkan pengalaman-pengalaman Abang Mio yang Abang Mio SPM, jadi rendah diri, kerja kilang. Jadi Abang Mio lontar dalam catatan tu. Kan? Jadi Abang Mio kata bila berlakon badan kecil, Abang memang badan kecil kan. Suara kecil, mana nak best, mana orang nak terima. Kan? Jadi itu Abang Mio cerita pasal diri Abang Mio. Jadi rupanya maklumat yang memberi catatan yang diberi memikat hati Mustafa Nur dengan suami baba, dia jadikan cerita tu. Sebab tu watak tu pun dia sebut watak hero tu biar. Jadi bila Abang Mio berlakon, Abang Mio terasa macam ayat-ayat aku je. Kan? Sebab Abang Mio dalam majlis memang Abang Mio tak ke depan. Abang Mio akan duduk tu pinggir-pinggir, tengok orang, takut nak bercakap. Kalau dengan perempuan tu tunduk je. Dia punya nervous. Dia punya takut tu. Tapi Abang kira cute juga masa tu kan Abang kan? Memang itu yang kena bully tu. Jadi orang yang dalam bengkel tu semua yang dah berpengalaman. Kan Abang budak kampung datang ke KL kerja sana, betul lepas itu dapat bengkel dengan ni dan Abang terasa ini betul ke aku dengan era ni. Yang datang umur dah itu Abang masuk 19-20 tahun, yang peserta lain kebanyakan dah 20 tahun 25 ke atas. Kecuali lah macam Fatimah Abu Bakar, Nasir Jani tu sebaya lah, tapi diorang ni budak college, budak UiTM. Jadi itu jadi campur juga. Abang terasa senantiasa terasa kecil. Tapi rasanya Mustafa Nur tahu rahsia perasaan Abang Mio tu. Mungkin suami baba pun tahu. Dia develop yang sampai Abang Mio tak sedar, tiba-tiba datang keyakinan pada Abang Mio. Dia develop semula jadilah. Dia orang tak cerita apa dia buat. Tiba-tiba Abang Mio jadi berani. Abang Mio jadi yakin. Itu selepas Abang Mio tengok apa sebenarnya aku ni. Dulu memang dalam bengkel Abang Mio duduk diam je. Kan kalau Mustafa Nur suruh bercakap, berdiri cakap tu memang menggigil. Tapi nak belajar.
Tapi takut. Jadi mungkin proses itu dengan 9 bulan dengan mereka kan. Mungkin dari situ pelan-pelan Abang Mio datang keyakinan yang bila Mustafa suruh Abang Mio buat sesuatu, diorang puji. Oh, bagus. Mungkin itu salah satu psikologi mereka untuk bagi Abang Mio yakin. Mungkin tak bagus, tapi dia kata bagus. Jadi Abang Mio, aku bagus rupanya. Sonok tu zaman tu memang terkenal lah kawan-kawan nama Fatimah Abu Bakar, Husni Ahmad, Nasir Jani tu. Itu sebenarnya keliling Abang Mio lah. Rakan-rakan yang banyak membantu secara langsung. Isyam Ahmad Tajuddin, Abu Bakar Juwah. Kan. Legend semua tu. Dan Mustafa Nur pula setiap hari Sabtu lepas bengkel, setiap hari Ahad, lepas bengkel kita bengkel pagi sampai 12 tengah hari. Sampai situ habis je tu dia akan ajak Abang Mio dengan Abu Bakar Juwah naik kereta dia jalan. Tengok wayang. Tengok ni sampai ke 12 malam dia hantar balik. Abang Mio memang dulu kalau di kampung, kalau Abang Mio orang datang rumah, Abang Mio duduk dalam bilik. Jadi bila kalau jiran orang kampung, kalau saudara datang, dia datang, dia orang panggil mak tu Wah. Wah, mana anak dara kamu? Ada Abang Mio lah tu. Kan? Jadi bila Abang Mio dah proses ini, bila Abang Mio balik, Abang Mio dah mula bercakap, berbual. Tanpa orang kampung saudara mereka betul ke Mio ni? Dulu Abang Mio memang last kalau bercakap lah je. Sebenarnya sampai sekarang Jadi bila orang minta pendapat tu kadang-kadang Abang Mio takut nak cakap. Sebab Abang Mio kadang-kadang cakap, Abang Mio cakap tak berlapis. Takut menyinggung perasaan orang. Menyinggung perasaan, ya. Jadi berlapis-pelapis lah. Kan? Tapi bila dah marah meletup. Bila dah tak ada saya meletup. Meletup. Selalu meletup bang? Kalau dekat location dulu meletup selalu. Sekarang dah tak ada. Dulu memang lambat je, rapat. Right. Hati datang lambat je, stop. Kru datang lambat je, stop. Balik. Esok sambung. Itu yang sampai orang kata, Abang Mio ni angin lah. Reputasi Abang Mio dulu banyaklah pelakon-pelakon yang tu. Bukan takut lah. Dia tahu dah dengan Abang Mio tak boleh lambat. Abang Mio kalau tengah berlakon, ada Abang Mio tengah buat rehearsal, ada keliling bercakap berbual, Abang Mio marah. Kata, saya tengah berlatih dengan pelakon, awak keliling diam. Strict Sebab itu sebenarnya disiplin yang diajar oleh Mustafa Nur. Mustafa Nur ajar, Mustafa Nur kata, Mio, kalau kamu pergi tengok teater ke tengok apa persembahan orang, tiba-tiba persembahan itu tak baik, jangan tinggalkan majlis. Duduk, hormat. Itu salah satu juga kalau Abang Mio pergi kadang-kadang, alamak teruknya drama ni. Abang Mio tak bangun. Kan, ingat lagi Mustafa Nur. Hormat orang. Kan, walaupun kita tak suka. Itu salah satu disiplin. Zaman 76, 77 dulu bukan senang nak jadi pelakon, bukan senang nak appear betul. TV. Jadi abang seorang yang pemalu. Lepas tu bila abang balik kampung, macam manakah sambutan ataupun cara interaction orang dengan abang? Abang sekarang dah jadi pelakon. Macam mana keadaan? Yelah, diorang gembira lah kan. Diorang memang gembira, macam-macam lah diorang nak bertanya kan. Tapi yang kurang, bukan kurang enak lah, yang lucunya selalu lah kata, Mio betul ke artis tu ada skandal segini? Betul ke tak? Abang Mio alamak, tak tahu kan. Tahulah masyarakat kita dia begitu. Yang cerita yang banyak di situ benda-benda begitu dan surat khabar. Jadi tak salah mereka ni. Kan tak salah mereka tu. Kata, oh Mio kamu berlakon dengan ni, macam mana karakter dia ni? Ya ke M. Nasir tu sombong? Masa muka serius je. Dia orang tak kenal kan. Jadi mana yang Abang Mio boleh cakap, Abang Mio cakap lah. Oh gitu patutlah. Tu kan kami ingat apa. Benda-benda itu. Kan. Dia orang seronok lah kadang tu kan. Sekarang ni pun dah 5-6 tahun yang lepas Abang Mio dah mula dapat. Abang Mio sekarang dah mula mengarah. Dah lama mengarah kan. Jadi bila ada skrip tertentu yang sesuai di kampung tu, Abang Mio buat main dekat kampung. Kan Abang Mio buat dekat kampung Abang Mio. Jadi ajak keliling untuk berlakon. Seronok lah. Kan. Sampai sekarang ni kadang-kadang orang tanya, Abang Mio ada grup dengan kawan-kawan Abang Mio yang bermula darjah 1. Kami ada 40 orang. Wah, darjah 1 tu masa tu tahun 1962. Sekarang umur semua dah 60 ke atas. Kalau BMW tu hebatlah, 6 siri. Kelab teater KL tu wujud lagi sampai bila bang? Apa dia punya apa? Kelab teater KL. Dia masih wujud lagi ke? Ataupun dah tamat? Rasanya dah tak wujud dah. Tak wujud dah? Dah tak wujud. Last kali bila bang? In the 80s dulu 80-an dulu? Dia sampai drama sampai Mustafa Nur selepas tahun 77, tak silap 77, dia pergi lanjut pelajaran ke Amerika, New York. Teater ya. Dia berhenti daripada ESO, dia pegawai ESO, dia pergi ke sana. Ya, betul. Oh, dia tu dulu, dia ni Mustafa Nur sebenarnya intelijen. Sangat. Sangat dia.
Jadi dia dalam sangat, minat sangat dia teater. Dia sanggup tinggalkan kerja sebagai pegawai tinggi tu dekat apa ni, ESO. Dia pergi ke Amerika lanjut pelajaran. Jadi 2 tahun dekat sana. Dia main dekat off Broadway tu, dia dapat main dekat sana. Dia tak cerita. Kan, Fatimah Abu Bakar tahulah ni. Dia pernah nama dia tersinarai dalam 20 best theater punya player dalam satu week tu. Diorang ada 20 the best. Dia dan dia pernah mengalahkan Al Pacino. Dahsyat tu. Tapi dia tak cerita dengan orang. Dengan reputasi dia tu kan. Yang tahu-tahulah. Jadi tu bila dia balik tu, dia buka drama center. Masa dia buka drama center berapa tahun tu. Jadi tak silap Abang Mio lah. Tahun dalam 85, 83 masa tu, Club Theater dah tak ada lah. Dah pelan-pelan fade lah. Dia buka drama center. Ya, Club Theater Kuala Lumpur tu diterajui Norman Nordin dalam itu. Abang Mio tak ada dalam situ. Norman Nordin dalam Club Theater, Mustafa Noh, Suami Baba, kemudian K. Vijayan tu. Itulah tokoh-tokoh yang diorang dulu. Dan persembahan terbesar mereka masa itu Abang Mio belum lagi terlibat teater sepenuhnya, belum berkenalan dengan Mustafa Noh. Apabila mereka Kelab Teater Kuala Lumpur ni buat pementasan pertama teater Melayu di Universiti Melaya dengan tajuk Tun Kudu. Yang jadi Tun Kudu tu Fatimah Abu Bakar. Itu startnya Mustafa Noh, Kelab Teater buat teater Tun Kudu. Habis situlah dia start buat bengkel untuk budak, untuk teater Melayu. Untuk siapalah peminatnya dia konsen dengan teater Melayu. Sebelum tu dia teater Inggeris banyak diorang ni. Saya langsung tak tahu betapa besarnya sumbangan Mustafa Nur di behind the scene. Saya tak tahu langsung. Setinggal abang cakap ni. Dia sebenarnya hebat dan dia bukan pemalu. Dia masa inilah Mustafa Nur dengan hebat dia begitu. Bila sebelum dia pergi ke Amerika tu New York, Abang Mio dia dengan dengan Abu Bakar Juah, kami selalu bersama. Duduk sama ni kan, berbual. Walaupun Abu Mio kecil, dia entertain Abu Mio sampai begitu. Pergi tengok konsert di lot, dia bawa. Nyanyi dalam di lot tu dia Stadium Negara penuh. Dia bawa nyanyi sama dia dengan t-shirt aja tu. Kan dia punya humble dengan tu kan. Betul, sebelum dia dapat tawaran nak pergi Amerika tu, dia tanya tu. Dia tanya apa? Dia tanyalah, pendapat Mio, elok ke abang pergi ke Amerika ni? Begitu sekali kita salah. Begini dia tanya tu kan. Elok ke? Apa kelemahan saya? Abang Mio cakap lah, kelemahan Abang Mus tak banyak. Satu, Abang Mus ni ilmu tinggi tapi tak bercakap. Yang banyak teater Melayu tu ilmunya tak tinggi tapi bergegar-gegar bercakap dan suka khabar. Itu yang Abang Mus tegur dia. Tapi dia kalau dengar tokoh-tokoh teater Melayu lah, marah dia orang kan. Tapi memang dia tak mau cakap, dia tak mau lah. Kan kadang menggunakan ayat bombastik ke apa ni, tak ada. Kan. Sampai kalau cakap orang putih tu sepatah dua kan marah dia. Kau Mio nak cakap orang putih cakap habis. Jangan satu dua cakap tu ayu. Apa ayu ke tu? Dia macam tu Itu hebat. Dia memang itu humble orangnya. Dan dia bertanya tu, boleh ke aku abang pergi belajar sana? Elok ke? Kan? Dia tanya pasal kelemahan tu lah. Memang dalam proses mengenal diri rasanya dalam teater ni kan, kita mesti tahu peringkat awal diri kita ni, di mana kelemahan kita. Itulah juga yang Mustafa Noh ajar. Mio, kamu catat 10 terbaik bagi kamu, 10 perkara yang buruk bagi kamu. Secara jujur. Itu ilmu pertama. Kalau dalam 10 kebaikan kamu ada 5, kamu tengok keburukan kamu ada berapa? Ada 7 mengatasi baik. Dan kamu kurangkan yang buruk. Supaya sekurang-kurangnya buruk 5, baik 5. Itu yang dia buat, yang sampai ni abang fikirlah. Kalau abang ajar budak-budak baru begitulah. Sebab kita tak kenal diri kita. Kan bila kita kenal diri kita baru kita sedar. Aku ni belum sampai mana ilmu dah. Dan nak bercakap begitu gini. Itu salah satunya. Begitu je Abang Mio dulu pakai blue jeans, pakai jeans koyak macam tu kan. Masa tu zaman peminat dah mulai datang. Abang Mio jalan kaki je. Sampai Mio, Cik Mio, Abang Mio janganlah pakai jeans apa ni koyak. Malulah kami. Tapi Mustafa Noh cakap pesan sebelum tu. Mio, personality kita bukan pakaian. Personality kita ilmu. Pemikiran. Kamu jalan kaki ke apa peduli kan. Jangan peduli orang. Ilmu tu yang penting. Bukan pakaian.
Sebab itu memang Abang Mio memang dulu campur pula dengan geng Nasir Jani dengan ni semua. Blue jean je. Wah, pakai ni. Kan naik bas, turun bas, naik minibus. Walau itu dah berlakon dah tu. Buat tak tahu je naik. Itu. Jadi itu peringkat awal tu kita rasa, kita tak fikir Abang Mio sebenar pun bila first drama yang Abang Mio berlakon tu jadi hero tu meletup. Abang Mio sebenarnya ya Ed, sampai sekarang Abang Mio kata, ya ke aku ni begini? Ya ke aku banyak orang suka? Ya ke aku ini? Bila orang cakap, Abang Mio ini legend ni. Ya ke aku legend? Dalam hati, kan sampai sekarang Abang Mio, alhamdulillah Abang Mio tak ada tu. Abang Mio sampai sekarang kadang-kadang, diorang dia lebih lah memuji aku ni. Dalam hati kan. Jadi tapi apa yang belajar tu lah, bila Mustafa nak kata ilmu tu tinggi, sama sekarang Abang Mio masih kecil, Abang Mio rasa kecil aja. Aku ni tak cukup lagi ilmu, nak cakap macam mana. Jadi itulah. Dan dia kata tengok Mio, Pak Samad Said, rambut panjang jalan kaki je. Itu. Satu Abang Mio rapat dengan Pak Samad dulu. Kan? Dulu. Itu salah satunya. Pak Samad jalan kaki je. Kan? Tapi ilmu dia, kan? Itu. Dari situ pula. Kata bila kita buat pementasan kebanyakan Pak Samad, Faridah mereka datang menonton kaminya grup ni. Jadi kita bertemu dengan kalangan-kalangan tokoh begini, kita rasa kecil, kita rasa bukan hebat lah. Ya ke dia orang datang ni? Abang pernah dibawa untuk makan di rumah Osman Awang, berbual dengan Arinawati Krisma. Jadi terasa macam Arinawati tu sampai dia tulis, dia hantar surat bagaimana nak jadi penulis, bahan-bahan. Dia hantar tu. Dia nak Abang Mio jadi penulis. Sama sekali Abang Mio ingat. Tapi masa tu Abang Mio tak ni. Tak ada. Yalah zaman itu pun tak pernah ada lagi selfie ke apa semua kan. Tak ada gambar, tak ada apa kan. Jadi tak adalah gambar-gambar tu. Tak ada bukti lah. Tak ada bukti lah. Yes, tapi sebab dulu Abang Mio selalu pergi ke Dewan Bahasa berkenalan. Itu salah satu juga bila Musa Panah kata cari ilmu tu. Masa itu di Dewan Bahasa ni sentiasa ada pertemuan penulis setiap hari Sabtu. Perbincangan tentang teater, perbincangan tentang novel, tentang sastra, filem kesastra. Di Dewan Bahasa itu ada. Dulu bang, sekarang dah tak buat lagi. Sekarang tak ada. Dulu kebanyakan yang atas-atas tu Osman Awang, Krisma dalam tu. Jadi mereka di Dewan Bahasa. Tapi sekarang kebanyakan yang lulus, yang ada paper je. Birokrat lah. Ruh sastra ke ruh seni tak ada. Sebab itu berbeza. Dulu Dewan Bahasa hebat-hebat semua dalam tu semuanya. Itu Abang Mio numpang ilmu. Bila Abang Mio pergi dengan diorang pula menyokong. Abang Mio bila datang tiba-tiba Christmas panggil, Mio mari sini. Pak Keri ni kenal aku dalam hati. Oh kamu semalam berlakon. Bagus. Begitu tau. Jadi macam Abang Mio rapat dengan Rahim Razali, dia lah bawa Abang Mio pergi jumpa Osman Awang makan tengah hari. Rumah Osman Awang bercerita tentang teater. Abang Mio ni bercerita tentang teater dengan Osman Awang. Gagap lah. Asyik lah bang. Tak bercakap. Tak bercakap lah mendengar je. Kan. Tapi rasa tu, aduh. Kan. Jadi mungkin dari situ, walaupun mereka tak bercakap, tapi gerak mereka, perbincangan mereka membantulah. Bagi Abang Mio membantu. Input pada abang. Kan membantu, begini rupanya. Ini dia. Dia orang simple je kan. Osman Awang simple je, pakaian tak ada, lebih tak ada ni kan. Pakai, dia nak kata pakai batik, dia pakai batik. Dia orang kata ni kan. Lepas tu bila tengok seniman yang begitu begini tu, dalam hati tengok je lah kan. Dia tengok je lah. Jadi dari situ yang Mustafa nak kata, bukan pakaian yang menentukan personality kamu. Ilmu tu. Ilmu Yes. Bila otak kamu ni, ini orang akan hormat kamu. Jadi itulah salah satu yang cuba Abang Mio terap pada anak murid Abang Mio ke mana Abang Mio belajar ni. Selalu Abang Mio cakap itulah. Sebab dulu, memanglah dulu kebanyakan, sebab kita terpengaruh dengan Hollywood. Yang star value. Bila filem tu, mesti filem-filem yang sensasi. Isinya tak ada. Kan cerita-cerita sensasi je. Kita terbawa sampailah sekarang sebenarnya. Sebab itu, kita filem banyak, isi kurang. Kita ni, filem banyak, isi kurang. Isi kurang. Kita banyak make up. Jasad tu cantik. Roh tu nipis. Sebab, yalah kalau kita nak, Abang Mio pernah dulu peringkat awam, bila Abang Mio baca Dewan Bahasa punya majalah, Dewan Sastra, Dewan ni, bila jumpa geng-geng kadang, Mio ni dia nak jadi seniman, nak jadi Dewan Sastra. Ada orang pilih begitu. Kita nak ilmu dalam tu. Jadi diorang bacalah majalah pecisan. Abang Mio bukan tak baca, tapi Abang Mio tengok juga. Kan?
Sebab itu kadang wartawan ada juga wartawan tak wani. Bukan tak wani lah. Mungkin dia tahu kalau nak interview dengan Mayor ni memang dia tak nak. Dia tak nak tu. Memang abang kata apa soalan ni kan. Pernah satu majalah dia tulis pasal Abang Mayor. Salah fakta. Abang Mayor pergi serang. Jumpa pengarang tu. Pergi ke pejabat dia dekat Chowkit. Kenapa ni. Oh, Abang Mayor serang. Kerja orang tu kan. Jangan buat gosip-gosip beginilah. Bukan serang maksud Abang Mayor ni kan. Abang Mayor siapa tulis ni? Kenapa ni? Mana dia dapat fakta ni? Siapa cakap begini? Apa ni? Orang cakap tu. Di usia 20-an tu bang. Ya, dalam dulu malu-malu. Bila dah sampai tu datang. Kan? Dia kadang tu dia bila prosesnya bila Mustafa Nur tekan pada jujur dan bertanggungjawab. Disiplin tu kita lebih cakap pada penguasaan diri. Bukan disiplin kita. Penguasaan diri. Bagaimana kita menguasai diri kita. Itu yang belajar. Bila kita dah sentiasa tu dia ingat, dia latih Mustafa Nur ni kan. Jadi dia automatically kita rasa apa aku buat tak salah. Aku nak bertanya yang betul. Mustafa Nur ni seingat saya adalah kali pertama saya tengok dia berlakon. Pengetahuan pada saya bahawa dia seorang pelakon adalah cerita Melati Putih, Mawar Putih. Apa yang dengan Raja Emma tu? Saya lupa tajuk. Saya tu confused. Betul lah, Melati Merah ke apa? Melati Merah kan dia. Itu dia baru balik dari New York lah. Baru balik New York Baru balik New York. Saya tengok tu di VHS pada tahun 80-an dululah. Yes. Saya ni budak bandar lah kan. Sekolah di bandar dan sebagainya. Jadi filem-filem VHS saya semua cerita Hollywood lah. Dan itu antara cerita Melayu yang tersendiri yang saya sendiri cari. Melati Putih. Tak tahu kenapa. Dan apabila saya tengok cerita tu bang, saya tengok waktu berlalu diam. Saya tengok dengan diam je. Saya tak ada saya tak ada komen apa-apa. Bila dah habis cerita tu, bila saya dah di penghujung, dah habis tamat tengok cerita tu, saya timbul satu kenyataan di otak saya. Aku tak komen apa-apa langsung pasal cerita ni. Tak ada komen apa-apa langsung. Kenapa pelakon macam ni? Kenapa ni? Tak ada. So saya rewind balik cerita tu, saya tengok sekali lagi. Ini masa usia saya belasan tahun lah. 87, 88, saya tak ingat lah. Lebih kurang tu. Itulah membuat saya nak tahu kenapa cerita ni membuat saya tidak mempunyai komen apa-apa. Dan again, Mustafa Nur ada sejenis karisma yang tersendiri kan. Lepas tu apabila saya tengok di dokumentari ataupun di berita-berita apabila orang interview Mustafa Nur, cara dia cakap tu, dia ada satu cara cakap. Teratur, tersusun. Dan saya suka baca interview-interview dia. Yang sedikit banyak saya teringat lah. Dia pernah belajar di US dan dia suruh orang cakap dengan betul, menggunakan bahasa yang tepat dan betul. Tetapi di masa yang sama juga apabila tahun 86 86 Kembaran Seniman Jalanan, cumanya Mustafa Nur ada menyentuh mengenai Kembaran Seniman Jalanan. Ini saya cakap secara profesional dan jujur je lah. Bukan profesional, maksudnya tidak ada sebarang personalnya sebab lah. Mustafa Nur menyentuh bahawa Kembaran Seniman Jalanan adalah satu cerita yang apa ayat dia pakai yang ada kebencian ataupun angst, bukan mengenai kasih sayang. Itulah satu komen yang saya ingat Mustafa Nur telah menyatakan di surat khabar. Inilah sedikit sebanyak ingatan saya terhadap Mustafa Nur. Mustafa Nur memang antara dia ni antara yang hebat dalam itu abang kata masa sebelum dia pergi Amerika tu. Orang kata abang ni hebat, ilmu tinggi tapi abang tak nak cakap, abang simpan kan. Bila bila balik dari Amerika dia berubah. Dia berubah macam mana bang? Dia berubah dari personality. Memang abang pun tak sangka dia berlakon dengan filem tu. Abang tak sangka Abang pun tak sangka. Kenapa abang sebab tak sangka? Dulu dia kata jangan campur geng-geng glamour ni. Tapi bila dia balik dia ni lah. Dia balik itu kan. Tapi sebab kekuatan dia mungkin tak tahulah, mungkin dia abang lepas dia balik abang tak join dia punya group. Sebab abang dah ada group. Ada group lain, group sendiri. Ada group abang group teater kreatif. Jadi dia buka drama center, dia ajak abang join, tapi abang tak boleh. Sebab ada lah benda-benda lain yang abang tak setuju dari kalangan, bukan pada dia. Pada yang keliling situ kan, jadi abang tak mau campur. Jadi abang kata tak apa, biarlah saya dengan group teater kreatif kan. Jadi personality dia berubah sedikit dari segi dia lebih terbuka sedikit. Mungkin terbuka besar tak? Bukan. Sebab dia dah mula berlakon situ, berlakon dengan grup yang begitu. Dulu perangkat itu dia selalu ni.
dia bukan dia selalu kata lah, kata hati-hati ya berlakon ni, skrip lemah ke apa. Tapi ini mungkin dia dah ada satu kaedah yang dia dapat dekat Amerika tu, di mana aku campur grup ini dan mungkin yang cerita tu menjadikan yang dia tengok tu sonok atau tak tahu apa nak cakap sebab aura dia tu. Ya, aura dia. Kan aura dia. Dia tu memang bercakap, dia sekarang kata, Mia, lakonan ni sebenarnya segala pergerakan mesti kalkulit. Mesti kalkulit. Disusun. Mesti disusun. Bukan main gerak aja. Memang sebenarnya peringkat awal memang dah kita latih zaman dia sebelum dia belajar. Kan bila dia dapat ilmu lagi dia kata, cara dia kita bercakap, cara kita lontar, sebutan. Kan. Lepas tu cara kita bergerak ni. Bukan ini semua ni. Kan. Jadi itu sebab bila dia lakon tu macam kita nampak macam dibuat-buat ke kalau orang yang tak faham. Kan orang ingat dibuat-buat kata tersusun sangat. Jadi memang sejenis gaya lakonan yang demikian ya, Pak. Dia bukan juga. Dia akan akhirnya jadi macam gaya lakonan lah. Sebab itu kalau you tengok pelakon-pelakon teater yang sebenar. Sekarang ni dah tak ada pelakon teater Yang sebenar. Saya jadi juri, ketua juri dan teater semua, ketua juri filem kan. Saya dalam komen saya kata sekarang tak ada pelakon teater, pelakon TV nak pentas. Diorang nak marah-marah lah kan. Sebenarnya pelakon teater kalau ni, kita berdiri tu dah caranya lain. Kan kedudukan dada kita, bidang kita, kedudukan berdiri. Sebab suara tu keluar daripada perut. Jadi bila kedudukan kita tu tak betul, suara tu tak, lontaran suara tu tak jelas nanti, tak kuat. Jadi dia latih. Sebab itu dalam teater, dalam siapa belajar teater, awal-awal sebelum latihan, olah tubuh. Exercise. Olah tubuh. Pernafasan, gerak, semua. Kan. Dia bawa, lepas tu bila bergerak tu, kita, kalau 8 langkah. Kalau 9 langkah. Tapi bagaimana kita nak jadi benda tu, orang tengok, tak nampak, itu yang latihan tu. Latihan berulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi sikap akhirnya. Kan? Jadi dia latih dia ulang cara kita bercakap lontaran. Abang selalu abang tahu abang punya masalah sebutan. Abang berapa kali kena tegur dengan Masa Pano. Masalah sebutan bang. Sebutan bunyi perak. Mia abang bukan buat cerita perak tau. Apa kamu kucing mana G-nya? Wah itu satu. Pernah satu line masa itu latihan orang ke-13 dia marah. Latihan dekat panggung Bandaraya. Dewan lama tu kan. Sampai 14 kali dia suruh pulang. Latihan. Dia ni jenis bila dia dengar dia dah dapat. Katalah sampai kita cakap ke 5 cara kita sampai tu katalah aku tak suka kamu. Lain. Aku tak suka kamu. Lain. Aku tak suka kamu. Okey. Lagi aku tak suka kamu. Dah lari. Sampai ke-14 nanti aku tak suka kamu. Sebut yang tu, yang take yang kamu sebut nombor 5 tadi tu. Dia ingat tu. Tu Masa Pano. Dia insya. Jadi dia tu. Betul itulah kucing. Apa kucing ni? Kau ingat ini cerita teater perak ke? Abang selalu tegur. Sampai sekarang abang bunyi perak dia tegur. Kan? Itu keseronokannya lah. Dalam keseronok perik tu. Tapi bila kita berlatih, akhirnya sampai sekarang kita patutlah kita jadi begini sebab kita dah dilatih drill begitu. Sekarang budak sekerik pun di situ berlatih. Masa Pano bila dia mengarah, watak-watak lain punya dialog pun dia hafal. Jadi bila kita cakap tu, salah Mia, mana dialog tu bukan begitu. Kan dialog je kata kamu pergilah jalan seorang-seorang. Yang kamu kata berjalan seorang-seorang, mana kamu pergi jalan seorang-seorang. Dia ingat tu. Jadi proses awal pun Abang Mia dulu, Abang Mia latihan pertama dulu dengan TV, Abang Mia hafal pelakon keliling punya dialog. Itu dia latih tu. Jadi kita tahu bila kita bercakap tu kita alert, kita sentiasa bersedia dan kita faham. Jadi bila kawan kita tu buat kesilapan kita bantu dia. Sekarang tak ada dah Sekarang dah tak ada. Sekarang ni budak berlatih 2 minggu, seminggu dah nak main pementasan. Jadi keluarlah suara dan cerita saja. Jiwa dan roh tak ada. Sekarang semua kita ni gopoh lah sekarang kita dia tegur penat lah inilah banyak masalah banyak fikir itu. Benda-benda itu sebenarnya pelakon ini dia meminjam roh.
meminjam roh kepada watak yang dia lakon. Katalah kalau Abang Mia berlakon watak katalah watak Harun. Cerita tu. Entah watak Harun tu wujud. Kan? Kita tak tahu. Penulis tu tulis, mungkin penulis tu tak bagi tahu Harun ni wujud. Tapi penulis tu hayalan ni buat Harun. Rupanya Harun tu wujud. Jadi kita meminjam rohnya. Kalau kita faham ni, tiba-tiba kita bawa, menjadi je, mungkin roh tu dah sampai kepada kita. Ini selalunya kadang-kadang sampai ke peringkat ada yang tak sedar tu. Benda ni. Kita meminjam roh. Sebab itu bila cerita lama-lama, kita cerita hantuah ke cerita legend benda ni kan, jangan main-main. Tapi budak muda sekarang mana percaya. Apa nama sekalipun dalam skrip tu ada manusia. Allah wujudkan. Cuma kita tak tahu. Tapi bila kita tahu, ini orang tu, kita jumpa lah orang tu minta kebenaran. Kalau kawan tu dah meninggal, kita sedekahlah Fatihah. Itu tertibnya. Itu bukan syarat, tapi itulah tertibnya kita. Kan? Bila kita tahu, dia ni wujud, pakcik ni ada lagi. Pergilah jumpa dia buat-buat. Kalau pakcik ni dah tak ada. Dia ni begini, yang tanya pada orang yang kenal. Lepas tu kita sedekahlah Fatihah. Sebab bila kita bermain dengan roh ni, kesannya lain. Sebab itu bila orang tu, hebatnya dia berlakon. Itu menjiwai lah. Kita dah ke dalam, kita dah bercakap tu melalui dalaman lagi, bukan dekat suara je. Kan yang sekarang ni banyak pelakon, dia hafal kepala otak dan dia keluar di suara. Tapi di jiwa dia tak ada rasa. Jadi sebab itu pelakon, dalam pelakon dia ada nyanyian, dia ada tarian, dia ada sajak dalam diri seorang pelakon. Kami latihan seminggu, tiap-tiap minggu, seorang-seorang kena menyanyi. Mustahil nyanyi. Abang Biar minat dilot sajalah. Dia ganggu. Di mana-mana Mia. Saja dia kacau. Kan? Kami menyanyi untuk latihan supaya kita bercakap tu timbul banyak pelbagaian. Nyanyilah. Kan lenggoknya ada, pelbagaiannya ada, chorusnya ada, ceritanya ada dalam nyanyian. Kan? Feelingnya ada dengan melodinya. Jadi latih. Kita menyanyilah. Kan? Lunaknya. Jadi dulu semua kita ni menari semuanya. Menari. Jadi sekarang ni di luar ni pun ada. Sebab itu orang-orang Indonesia, pelakon-pelakon Indonesia dia lain. Sebab dia ada pusat yang latihan benda ni sampai sekarang. Diorang ada. Kita je tak menghargai. Yang kita rosakkan ada kesenian kita. Banyak kita rosakkan. Kononnya nak moden kan. Itu hilanglah ciri-ciri benda tu kalau kita moden kan. Kalau asli dirokkan. Kenapa? Sebab nak ikut contemporary mood. Maksudnya kita dah rosaklah lagu asli tu. Adakah bila asli tu kita rapkan menjadikan hebat? Kadang orang cakap ni, kau ni old fashion, old school lah. Old school. Old school lah. Jadi benda-benda itu memang otomatik. Benda-benda ini pun Abang Mia datang secara spontaneous ya. Apabila Musa Pono itu jadi kesannya di situ lah. Kan? Kesan di situ. Sebab itulah Musa Pono selalu kata kenal diri dulu. Tahu arah kamu. Kan? Bila mengkaji skrip tu kenal dulu siapa watak tu. Peringkat awal pertama sekadar nak tahu je skrip tu. Peringkat kedua, cuba menyelami apa maksud penulis cerita ni. Peringkat ketiga, kenapa watak tu wujud? Kalau tak wujud, otak tak cerita ni. Sampai 4-5 kali kita baca first ini tu, dan kita akan jumpa lah. Jangan sampai pertama kita baca, kita nak tahu, nak hafal jam itu. Tak ada, tak perlu. Pertama kita mesti tahu, kenapa penulis ni nak buat ni cerita. Buat cerita ni. Skrip, lagu. Mia, senang kata tu apa maksud dia tu? Dia tulis begitu Mia. Dah dalam aku ni ada penyanyi. Kenapa kata? Tapi tak mana saja dia kata. Supaya dia tahu kita menyanyi, kita tahu makna apa yang kita sebut. Jadi bila kita tahu makna, emosi tu datang tersendiri lah. Tak payah disuruh, sedih, marah, tak payah. Kita dah tahu dah. Benda tu sampai sekarang perlu. Tapi ada kalangan dilatih, ada kalangan dia tak peduli. Kan? Dia cakap tentang seni ni seronok Sangat seronok. Sangat. Abang Mia ni bukanlah rock, bukan apa kan ikut Nasijani. Uriah Heep datang tengok. Tengok masa tu. Bijih datang tengok.
Abang tak dapat tengok sebab abang masuk hari tu malam tu migraine, Santana. Allah abang punya miss. Abang sakit betul kepala. Tak boleh pergi. Tapi Bee Gees tengok, Uriah Heep tengok, Deep Purple tengok. Tak rasa dia punya atmosphere tu. Ya. Kan? Jadi bila kita besok buat filem ke buat apa ke, kita dah rasa dah atmosphere macam tu. Bola abang sama sekarang tengok bola. Di tempat bola lah boleh menjerit, boleh maki pemain. Kita lontar kerja emosi kan. Abang tengok bola bising. Penyokong tim Perak abang. Oi, tak kisah kau Perak ke apa, tapi itulah. Hamidin tu dulu yang presiden FDM tu duduk sebelah kami dulu. Hamidin itu, tapi sama sekarang dia ingat lah. Kan? Jadi itu semua mungkin salah satu itulah proses-proses melatih emosi kita. Melatih emosi. Kan? Sebab emosi kita ni kalau tak dilatih, dia matilah. Kan? Macam mana tu bang? Kalau tak dilatih dia mati. Dia mati mana dia tak kaya lah pembelagaan dia. Kepelbagaian dia tiada, tak kaya. Dia, perasaan dia tak kaya lah. Okey. Kan, tak kaya lah, dia tak rasa bagaimana sedihnya orang kehilangan mak. Sedihnya orang kehilangan kawan. Sedihnya orang tak ada bekerja. Semua berbeza sedih tu. Yep. Kan? Sedihnya bila kita orang lapar. Kita salah satu latihan teater tu abang akan suruh, okey peserta buka kasut, jangan bercakap, syarat yang bercakap, pergi masuk KL. Jalan ke Pudu Raya semua itu lepas tu balik sampai ke masa itu latihannya dekat Aswara, tu tempat kami dulu. Bila dah balik baru cakap. Haus ke apa, jangan berhenti, jangan minum. Dia berjalan lah. Kan, yang tahan-tahan yang tu sampai tu, bila suruh bercakap, tak payah apa. Melontar, yang marah-marah, yang geram-geram. Sebab dia menahan tu. Menahan, aku nak kenapa abang buat ni tu. Bila tak tu, ada letup lah. Itulah yang jujurnya, itu yang ikhlasnya. Dan kita ulas lah. Kenapa? Oh, baru ni. Begitulah, lepas tu bila hari Sabtu, hari Ahad berlatih, hari Sabtu abang ada rumah kreatif dekat sana. Hari Sabtu berkumpul pukul 7 petang. Okay. Bila malam, 12 malam, belakang tu hutan, duduk sana bertafakur. Jarak-jarak. Sekarang ni latihan tu ada lagi. Tokoh-tokoh teater Indonesia buat. Sekali lagi bang, apa tujuan latihan demikian? Untuk menguat jati diri kita. Menguatkan jati diri ni ada jati diri, ada hubungan dengan lakonan kita nanti. Dengan alam. Bila kita duduk tu kita berhubung dengan alam. Nyamuk alam. Gigit, hujan, embun, alam. Kita rasai. Ketakutan dalam gelap. Hening. Hening dalam bilik dengan hening dekat luar tu. Jadi itu lahnya kita, akhirnya kita, mana kalau kita tu kuat, membentuk jati diri kita lah. Kalau kita penakut, barulah kita, aku dia penakut. Tak ni. Ada yang takut, cepat-cepat dia balik rumah. Jadi kita latih sampai dia, itu yang abang kata, yang tadi, peringkat awal dulu abang malu, tengok perempuan pun cakap perempuan tunduk ke bawah, tak pandang gitu kan. Jadi bila dah latih-latih ni, perlahan-perlahan abang memang, dah pandai bercakap pula. Sebab benda tu bukan disuruh, cakap. Dan bila kita dah dilatih untuk bergerak situ, dilatih untuk rasa itu, dilatih untuk rasa ini, dilatih itu, otomatik kita dah kaya dengan perasaan di dalam. Kaya dengan pengalaman. Kan? Jadi bila kaya dengan pengalaman, kita mengatasi lah. Kalau aku nak menyanyi ni, aku dah tahu dah. Aku tahu kelemahan aku. Vokal aku tak bagus, nyanyian aku lenggok aku tak cantik, tapi aku disuruh menyanyi. Bagaimana nak bagi orang tertarik dengan nyanyian aku? Jadi mungkin bukan dengan suara, mungkin dengan gerak. Jadi kita dah tahulah kelemahan kita. Aku bukan penyanyi, suara aku, vokal aku memang tak kuat, tapi wajah aku, mimik muka, wajah aku, expression aku kuat untuk bercerita tentang ni. Jadi tunjukkan tu supaya orang terhibur. Kita, kamu ni ekspresi bagus, cuma kamu ni suara tak cukup volume. Orang akan cakap gitulah. Tapi sekurang-kurang kita ada. Sebab dalam diri kita ni ada kekuatan. Di situ yang dikatakan oleh seorang pelakon hebat di Britain yang namanya Sir John Gielgud. Dia sezaman dengan Laurence Olivier. Sir John Gielgud ni kalau dari arah Mak Saleh, dia pendek je orangnya, kecil aja. Jadi dia satu statement yang kuat dia cakap ialah, aku tak sangka dalam diri aku yang kecil ini timbul beribu-ribu watak dalamnya. Dia punya statement. Jadi kita pun reflect pada diri. Iyalah, John Gielgud cakap gitu.
Aku ni pun Allah dah bagi. Joget-joget 2 mata, aku 2 mata. Joget-joget ada rambut, aku ada rambut. Joget ada ini ada. Jadi apa bezanya aku dengan dia? Beza pengalaman. Ilmu boleh cari, pengalaman lain. Dan ilmu tu kalau disimpan dia berkarat. Jadi statement-statement itu yang melatih kita untuk kita buka bila kita oh ini dia ni. Jadi dekat situ abang bukan dekat situ abang tak aku nak berubah, tidak. Tapi itu memberi motivate kepada kita. Kalau John Giga boleh kata dalam diri aku yang kecil ni beribu-ribu watak timbul, aku begitu juga. Cuma aku mampu buat atau tak buat. Kalau nak buat macam mana? Prosesnya lah. Tadi baca skrip, jumpa itu, jumpa ini, berbincang ini. Itu dalam proses untuk kita mengenal watak lain. Dan lepas tu bila dia latih, dia datanglah. Bila kita berlatih banyak, dia akan jadilah. Kan? Sebab itu apabila pelakon ini bawa Han Jebat dengan pelakon ini bawa Han Jebat akan berbeza. Walau watak pun sama. Nordin Ahmad Han Jebat dengan Ahmad Mahmud. Ahmad Mahmud Han Jebat berbeza. Ya. Jadi kekuatan roh itu tadi itu, kekuatan jati diri itu tadi yang menjadi orang tertarik dengan apa Nordin Ahmad. Itu tak boleh paksa Ahmad Mahmud ikut Nordin Ahmad. Itu lakon nanti jujur. Sebab apa lakon nanti jujur? Sebab dia keluar daripada dalam. Ada perasaan. Sebab itu bila kita baca skrip, kita rasa alamak skrip ni lemah lah, watak ni lemah lah. Sekarang kebanyakan skrip yang bergerak ialah cerita. Watak tak bergerak. Cerita je yang bergerak. Kan? Sepatutnya macam mana bang? Sepatutnya dia kena watak tu bergerak lah. Kalau cerita, dia sebenarnya dua-dua kena bergerak. Watak dan cerita. Kan? Tetapi kalau watak tak bergerak, cerita bergerak, itu watak tu mati. Kan watak tu nanti apa hero ni? Tiba-tiba dia jadi begini. Dia tak tahu pun kenapa dia jadi begini. Oh ceritanya dah itu cerita. Tapi dia sendiri tak bergerak. Mana bila tak bergerak termasuklah emosi dia tak bergerak. Sebab cerita je lebih tumpu kepada cerita pergi jalan. Ya. Aku daripada sini berjalan ke UK Perdana. Sepanjang UK Perdana tu betul-betul tak diceritakan. Itulah sebenarnya yang orang nak tengok. Bukan orang nak tengok perjalanan aku pergi ke UK Perdana. Naik kereta jalan 10 minit sampai. Pada orang yang bijak, penulis yang bijak pula, orang yang pelakon yang bijak, sepanjang jalan tengah jam aku dari sini pergi ke UK Perdana, apa yang aku dapat lihat? Oh ini orang mati. Oh sana bergaduh. Oh situ ada ini. Itu yang mengkayakan otak kita, perasaan kita. Jadi bila sampai sana, sampai ke UK Perdana, orang sana sambut, kamu, kenapa kamu jadi begini ni? Takut je. Entahlah, aku tadi jumpa sana, tadi nampak ini, jumpa ini. Tapi sekarang tak ada ceritanya perjalanan. Sepanjang perjalanan apa berlaku? Watak tu pun tidak mempelajari apa-apa yang baru untuk memperkayakan diri dia. Ya. Sebab penulis tu dia tahu cerita, dia tak tahu watakan. Sebab itu apabila penulis dia tahu pasal lakonan lain. Kan seorang penulis yang dia ada ilmu lakonan, dia akan memulai dengan pewatakan. Sebab itu kadang-kadang satu rahsia jugalah. Kenapa orang tak baca Rahim Razali punya skrip bagus? Sebab Rahim Razali dia menulis, dia menggerakkan watak, bukan menggerakkan cerita. Bukan saja Razali, ada berapa-berapa penulis, tapi yang jalan macam Rahim Razali, abang nak bekerja dengan dia dulu kan. Abang kadang-kadang tanya dia ilmu, itu pun salah satu guru abang juga, selepas masa Panoh ni kan, Rahim Razali kan. Abang tanya, dia kata, sekarang orang buat cerita, dia buat sinopsis. Belum apa-apa dah tahu permulaan dengan ending. Dia dah set. Kan? Yeah. Watak tak jalan lagi ni. Jadi apabila kita dah tahu goalnya hero ni mati, kita buat cerita, hero ni mesti mati. Mesti mati. Macam mana dia mati je. Macam mana dia mati tak penting. Jadi lahnya kalau tak mati tu, jadilah yang macam pelik-pelik matinya. Tiba-tiba datang sakit kanser. Tiba-tiba datang accident, tak tentu hal accident. Tetapi Rahim Razali patut gerakkan watak. Hari ini kita tulis watak bergerak-gerak ni. Lepas tu kita stop. Kita penat. Sambung besok, emosi kita dah berbeza memang. Surrounding kita dah berbeza. Mungkin watak tu dah pergi ke bergerak sana. Kita ikut naluri kita. Watakkan ini. Jadi watak ni datang berjumpa dekat satu watak lain pula. Itu yang bergerak tu. Bila bergerak bertemu watak lain, itu cerita lah. Dia membentuk cerita lah. Tapi sekarang ni, kita dah buat siap sinopsis. Kita menulis berdasarkan sinopsis. Tak kaya lah.
Tak luas Tak kaya. Dia mungkin juga dia ada juga pertamaan lebih kurang juga buat melodi, baru buat sini kata, atau sini kata ada buat melodi. baru cari melodi, lain kesan tu. Rasanya lah. Ya. Kan? Lain kesan. Sebab itu kadang-kadang filem kita yang ada lagu dulu 80-an, 90-an ada filem Melayu ada lagu, kadang tak kena pada cerita. Tak kena, jauh sekali. Jauh. Sebab dia ambil lagu popular, tumbat. Tapi yang filem dulu zaman-zaman Jalan Ampas dulu lain. Lagu untuk filem lain. Dia buat lagu Kan? untuk filem tu Lain. Sekarang bukan lagu untuk filem. Weh, lagu ni catchy lah. Mood dia sedap lah. Dia tak fikir watak tu sesuatu. Tak sini kata pun betul tak? Buat, oi, ini pakai muzik Kitaro. Sedap lah Kitaro. Apa lah aku nak pakai ni kan. Kitaro lah, sedap. Oh, ini Epic. Epicnya lagu sedap ni. Memanglah sedap. Kena tak pada jalan cerita kita. Cerita tu. Kan? Jadi kadang itu sebenarnya berkait semua tu. Sebab itu kadang-kadang perkembangan kita agak sedih lah sebenarnya. Tadi baru Abang Mel berbual dengan seseorang orang kuat. Seorang pelakon yang hebat kalangan kita juga. Dia dah lama tak jumpa Abang Mel. Hari ni dia tahu Abang Mel pergi makan itu. Kami daripada teater, dia cakap, Abang Mel teater sekarang, siapa tokoh dalam teater di Malaysia sekarang ni? Abang Mel pendapat siapa? Tak ada. Sekarang tak ada. Yang orang lama adalah Denspan orang lama. Rem Razali orang lama. Ahmad Yatin orang lama, itu tokoh. Zaman generasi sekarang tak ada. Ada seorang tu dia kata. Tapi dia dah masuk teater Inggeris. Sebab teater Melayu tak peduli kan dia. Siapa bang? Nak suruh ke? Namron. Oh, okey. Dia dah maju dengan teater Melayu. Sebab tu dia tak nak campur tu. Kan? Jadi benda-benda tu sekarang dah tak ada tokoh. Tambah teater sekarang ni. Tiap-tiap minggu ada je teater dekat dalam masa tu. Tak apa-apa cerita. Dulu satu pementasan kita tunggu, kita nak tengok tu. Sekarang, kejap dia berlakon sini, kejap dia berlakon sini. Dah jadi pelik lah. Tu kadang Abang Mel tak nak pergi. Kadang-kadang bila Abang Mel terpaksa begitu sebab nak hormat kawan dia telefon, Mel tengok. Tapi sebenarnya dia dah tak ada. Macam dulu bila pertemuan teater tu kita nak betul nak tengok. Sekarang orang letak tokoh bukan sebab kepakaran dia. Orang kadang-kadang ni sekarang ni kita iktiraf dia tu tokoh sebab akademik dia. Kan? Bukan kepakaran. Atau kemasyhuran. Banyak yang orang master dalam teater ke. Master. Tapi praktikal. Tak ada benda. Hancur. Tapi sebab dia ada master tu, ada degree tu, ada PhD tu. Dia tokoh. Itu kesilapan. Bukan kesilapan. Itu yang tokoh on paper. Tapi kita sekarang begitulah. Bukan teater saja, filem pun kebanyakan begitu. Bila kita cakap, filem, saya PhD. Macam mana nak nafikan? Tapi PhD itu kamu belajar itu. Tapi apa yang kamu buat tak membayangkan ilmu yang kamu belajar dalam PhD itu. Filem, teater, nyanyian bukan akademik. Tetapi bukan satu benda bahan akademik yang dia ni. Yang kita ni. Dia kalau dia jadi satu benda yang hebat ke apa, datang tiba-tiba jadi kajian kata. Sebab kerjanya itu, kepakaran, skrip apa tu yang membentuk dia jadi begitu. Bukan sebab kamu seorang ahli penulis yang hebat ada PhD, manakala yang kamu tu hebat. Tak ada. Hasil-hasil kerja kita yang sepatutnya menjadi penentu kehebatan naluri itu. Kita. Jiwa kita. Seniman bukan boleh dilantik sebenarnya. Dia wujud sendiri. Sebab itu anak alam, kalau pergi dulu zaman anak alam, dulu abang punya kreatifnya rumah ada satu angle belah sini. Dia dekat tengah, tapi dah roboh lah kan. Anak alam dah, anak alam tu. Anak alam Latif Muhyiddin, dia yang mula. Kan, itu betul anak alam. Orang Indonesia, sinema Indonesia kalau datang ke Malaysia, salah satu dia nak pergi anak alam. Hebatnya dia respect. M. Nasir datang ke KL juga, dia dengar Abang Mel. Dia pergi ke anak alam, dia kan pelukis M. Nasir. Ya. Kan? Dia anak alam dekat jalan naik ke tu tanah tu. Tulis. Terima kasih kepada matahari, terima kasih kepada bulan, terima kasih kepada disebut tu. Dia tulis tu. Sajak Latif Muhyiddin. Dulu anak alam tu siapa berkumpul tu hebat. Yang datang-datang tokoh-tokoh Christian Cik ke apa Osman Awang. Respect anak lah. Siti Zanon Ismail tu, itu semua anak alam tu. Abang Mel bercampur dengan diorang. Dan diorang banyak membantu Abang Mel. Pian Habib dulu duduk di rumah anak alam lah. Latif Muhyiddin pernah pesan kepada Abang Mel. Pernah bercakap lah. Apa ni, dia kata, seni ni bukan untuk dijual beli, untuk dipamer. Seni ni, kerja seni ni, kita ni sebenarnya seni ni untuk dipupuk. Bukan dijual beli. Bukan
jadi macam bahan komuniti. Itu yang terjadi. Kementerian kita disuruhnya penari menari pakai songkok berwarna-warni begini, hancur cuma sebab nak jual kepada pelancong. Kan kita nak jual. Itu yang kalau orang anak alam for sure dia orang tak setuju, tapi dia tak nak cakap. Kan kita jadikan seni ni macam bahan komuniti. Bahan jualan kan. Latif Modin kata seni jangan kamu jadikan bahan jualan. Seni itu perlu kita pupuk. Maksud apa tu bang dipupuk tu? Pupuk tu dijaga, disemai. Bermaknanya kalau kita main gasing tu bagaimana makin lama kita pakar dalam kegasingan. Kita pakar dalam permainan tu. Sebab itu Latif Muhyiddin dia melukis warna biru. Daripada dulu sampai sekarang warna biru tu tetap ada. Tapi biru dulu dengan biru sekarang dah lain proses. Kalau orang kaji Latif Muhyiddin, orang tahulah. Sebab tu lukisan dia tu mahal. Kalau orang Singapura, respect habis Latif Muhyiddin. Dia kekal dengan warna yang sama. Dengan warna biru. Bukan warna yang sama, warna biru. Tetapi biru dulu dengan sekarang tu berbeza. Dia datang beza tu sebenarnya datang daripada diri kita. Ya? Pemikiran kita, perasaan kita. Kan? Bila kita campur tu nanti lain lah. Warnanya datang lain lah. Kesenian kita. Yang itu anugerah. Masing-masing ada act, ada cara act. Abang ada cara apa memang. Kan? Rasa. Kalau rasa act merah, birunya kena begini, biru itu yang timbul. Kalau perasaan act macam tu tengah garang, mungkin biru tu kasar. Kalau act tengah merayu, tengah sedih, tengah pilu, mungkin biru tu halus je keluar. Dia naluri lah kita letak campur ni keluar lah. Mana seluruh ni tangan kita ni bawa stroke tu dengan rasa yang apa. Warna tu keluar daripada rasa yang kita rasai. Kita bukan aku nak buat biru macam ni, biru macam ni. Dia jadilah. Tapi kalau orang yang faham, orang tengok ni, dia bengkak lah. Ini tak ada apa bahan benda ni. Kosong. Itu teater dia ragamkan, yang ini dia tukarkan, tradisional dia tukar jadi begini. Kononnya nak ikut selera penonton. Salah. Seni bukan untuk penonton. Ya, betul. Penonton yang melihat seni. Seni bukan untuk penonton. Itulah seni itu dipupuk. Kesenian itu dipupuk. Makin hebat kesenian kita. Sebab itu Jepun respect semua Jepun ke Korea, Indonesia ke kan. Lagu-lagu tradisional dia ni dijaga. Kan? Kita kalau abang bukan muzik, nanti abang cakap ni marah pula orang muzik kan. Campurnya begitu begini kan. Kalau campur tu, dia ada pemuzik tu dicampur sebagai bahan untuk melihat sejauh mana kehalusan muzik Melayu tu lain. Tapi kalau nak campur, kita kena masuklah violin ni. Ini international punya muzik. Ini lagu Melayu. Tak ada violin, go. Kan? Tunai. Kan? Apa tu? Apa ni gambus? Gambus ni tu orang kata Arab pula. Kan? Masuklah ini, masuklah itu, masuk ini. Barulah contemporary. Ada. Baru anak muda suka. Kan? Jadi itu yang kesannya kita tak jumpa lah sebenarnya. Bila act buat begitu, apa ke siapa buat begitu, dia tak jumpa lah seni dia. Yang dia kata ni seniman. Dia tak jumpa kesinemanan dia tu. Sebab dia dah terpengaruh dengan keliling. Iya, betul. Kan? Betul. Dia dah terpengaruh, dia ikut semata-mata supaya orang terima. Habislah. Bila kamu buat sesuatu untuk orang terima, habislah. Kamu tak jujur. Betul, terpengaruh dengan suasana dan keadaan sekeliling tu. Jangan itu. Itu yang dikatakan seni. Lakonan ada seni lakon. Kenapa tak? Kita belajar berlakon je. Kenapa dah? Kita belajar seni lakon. Dengan kita belajar berlakon. Sebenarnya ayat tu sebenarnya membezakan juga kaedah persembahan semua ni kan. Tapi kita, benda ni sebab apa ya? Bila kita belajar macam skrip teater ni, bila kita belajar skrip, bukan teater saja, filem ke apa, kita dilatih baca ayat ni, faham apa makna dia. Kenapa ayat ni ditulis begini? Kenapa Pak Samad bila cerita tentang sejarah lama, kisah silam, dia kata, kenanglah peristiwa lama. Kenanglah peristiwa semalam. Dia tak gunakan ayat, kenanglah kisah lama. Kenanglah peristiwa semalam. Bacalah di tengah-tengah dia punya ayat. Itulah jati diri Pak Samad. Itu cara dia melahirkan dia punya bahasa dia, pengalaman dia begitu. Osman Awang lain. Osman Awang tak akan guna ayat petah yang sama dengan apa yang Samad tulis.
Sebab dia cara dia. Dalam lembut tu dia bercakap di depan duri, di belakang api. Pak Samad keras. Kan? Osman Awang lembut. Sebab itu tak perlu dicakap, bila kita lihat Osman Awang tu, kita rasa itulah Melayu. Sebab itu sajak Melayu dia hebat. Kita baca Osman Awang ni tulis pasal sajak Melayu, kita rasa itulah Melayu. Dalam Quran ajar ada hormatnya orang Melayu. Dalam dendam ada lembutnya. Benda-benda tu kan. Itulah seniman-seniman dulu lahir. Sekarang kita tak pupuk. Kita tak cuba bercakap benda ni. Kan bila cakap ini dulu punya old school lah. Sekarang tambah filem. Semua nak buat CGI effect. Filem bukan effect. Abang mengajar filem bukan effect. Filem bukan technical. Tetapi filem ialah jiwa, bercerita tentang jiwa manusia. Bila jiwa watak tu, jiwa tu, bila filem tu jiwanya lengkap, kuat, orang suka. Iran punya filem, mana ada special effect? Pelakon dia perempuan pakai pudah pula tu, tutup warna hitam, kan, tak pernah make up. Tapi filem ni dia bawa ke Academy Award, bertanding dalam festival Best Foreign Picture. Kita, para artis kita dengan make upnya lawa, dengan gunanya tu, macam-macam eyeshadow, medonya semua ada. Seberang ke Singapura, ke Taiwan pun tak sampai filem kita, kecuali ada festival. Iran, tengoklah contoh pelakon wanita ni semua berpudah, warna hitam. Kita segala apa warna ada dalam ilmu, kita pakai. Dalam dunia ni, apa warna yang ada dalam dunia, kita pakai. Pelakon-pelakon kita. Tapi itu hitam je dia tu. Tapi cerita dia power. Dia bercerita tentang diri dia. Tentang masalah bangsa dia, tentang masalah diri dia lah. Dia ada cerita. Itulah, kita bercerita tentang diri kita, bukan cerita tentang orang. Jadi benda itu. Yeah, it's fine. Okay, thank you. Now, why are you sweating? In the bathroom. Okay, wait, I'm having a session. Sorry, anak. Tak apa. Betul kan? Filem bukan teknik. Sebab itu dalam filem kita, pengembangan filem kalau you tengok, teknik cantik. Angle lighting tu cantik. Roh tak ada. Kosong je. Iran satu filem, abang main tengok filem tu, lupa tajuk dia. Tapi dia keluar dari Astro. Tak sangka Astro ni. Askar ni dia berjalan pengemaran, dia nak pergi ke satu tempat. Nak jumpa satu orang tu yang pandai perubatan. Dalam perjalanan dia jumpa manusia-manusia. Mula abang tak tahu siapa dia watak ni kan. Dia jumpa betul. Lepas tu yang satu tu yang abang ingat kan, bila dia jumpa seseorang, dia tanya pada seseorang, apa doa yang paling bagus ya dalam agama ni. Orang tu tulis lah. Nanti you sampai satu tempat dia baca lah. Jadi askar ni pun jalan. Dia sampai tempat dia baca. Rupanya ilmu doa yang paling mujarab yang orang yang kita selama ni tak sedar. Assalamualaikum je. Assalamualaikum. Boleh buat kawan orang Yes. Silaturahim, kita bagi salam. Filem Iran tu yang itu cerita rupanya askar tu digambarkan itulah Nabi Allah Haidir. Satu ketika Nabi Allah dia semayang. Bila dia semayang, pokok belakang tu tunduk, daun, gugu cantik. Bila akhir, oh itu Nabi Allah Haidir. Dia gambarkan tapi dia tak sebut. Bila kita tengok, oh ini dia. Dia dah sempat perangkap begitu. Kita perlukan keberanian untuk menulis orang kena berani. Seniman kena berani. Seniman kena cerewet. Ya. Seniman kalau tak cerewet bukan seniman. Dia cerewet. Janganlah heran kalau orang tu banyak komplain. Kan banyak kalau ni aku bagi cerita tajuk simple je sini kata tapi dia berulang-ulang dia tulis. Janganlah orang kata ya apalah ni tak faham ke. Dia tak tahu proses tu. Ya, betul. Dan seorang seniman dia cerewet. Sebab dia dah rasa, dia dah tahu apa yang dia nak ceritakan. Tak sampai dia buat. Orang tak tahu. Orang tengok apa berkali-kali dia buat ni. Takkan sini kata bukan panjang. Itu pun tak boleh cari ke ayat. Punya ayat, cari ayat kan. Bukan cari ilham. Bukan cari ayat. Bukan cari seru kan. Ayat. Kamu tak kerti ke ayat. Kena pula ayat bahasa Malaysia ni kan A to Z je. 27 ini je. Apa yang susah sangat nak fikir.
Kan mudahnya. Kalau dalam penuh skrip tu ada pegawai-pegawai dekat final ni kata, apa mahal-mahal skrip ni? Segapai getah je. Macam tu fikiran orang Tak bengkak hati seorang penulis. Betul. Dia penting getah je nak bayar berpuluh-puluh ribu, 70,000, 20,000. Apa ni? Itu yang terjadi dalam kalangan kita sebenarnya. Bukan kita tak hebat, tapi kita dirosakkan oleh ni. Ketakutan benda ni. Kadang kita, bila kita tak ada ilmu atau kita terlalu memikir benda itu, kita takutlah untuk nak orang kata berkarya. Lainnya kita ikutlah alunan mereka. Lainnya kita jadilah peniaga, kita terperangkaplah dengan agenda perniagaan. Sebab itulah seniman ni, seniman kita lemah sebab itu. Mulanya kita kuat. Bila ke depan bukan makin kuat, makin lama kita berubah. Bukan berubah jadi hebat, berubah jadi takut. Dia tak sudah jadi, kita dah terpengaruh dengan alam keliling. Ya, kita tak patutnya terpengaruh dengan keliling kita. Kita jadi lemah. Nafsu kita tak kontrol nafsu kita. Nafsu terhadap apa? Nafsu kehidupan. Melihat kehidupan. Bukan nafsu seks, nafsu kemewahan, nafsu orang puji, nafsu itu kita lupa pada tauhid kita. Kita lupa pada diri kita, nawa itu kita. Itu lakonan. Sekarang orang lakonan hafal dialog, okeylah berlakon. Disuruh menangis, kita menangis lah. Buat apa tu? Kau baca ni buat apa? Saya senang hafal Quran, senang hafal skrip. Oh, hafal skrip. Kamu tahu tak apa sebab bercakap ni? Tak, saya tengah hafal lah ni. Dia tak tahu kenapa tulisan itu ada, kenapa dia bercakap. Apa sebab dia bercakap, dia tuju pada siapa. Dia tak peduli sekarang ni berlakon. Dia tahu dia hafal. Masuk set, dia pun bercakap. Saya sebenarnya tidak ada pengalaman dalam lakonan, bang. Saya buat skrip ada. Saya buat skrip cerita dan magazine. Mungkin tema-tema saya tidak besar lah. Tapi tema-tema saya selalu mencari diri watak itu. Macam itulah selalunya. Tak, itulah sebenarnya asalnya. Sebenarnya. Kan? Siapa kata tema tak besar? Kamu rasa kamu cakap itu. Itu yang macam orang kata Iran tadi tu. Baca doa, Assalamualaikum je. Kalau orang yang tak faham, apa cerita dia nak bagi sampah tulis panjang-panjang je, Assalamualaikum. Itu sebenarnya. Kan? Jadi di sini sebenarnya tahu apa yang nak. You tahu apa yang nak. Kan? Saya di kalangan orang kawan-kawan yang bukan dalam bidang kreatif ni, mereka kononnya cakap saya ni orang yang kreatif lah. Banyak imajinasi dan sebagainya. Sebenarnya saya tak banyak imagination. Saya tidak banyak imagination. Saya tidak kreatif. Cuma apa yang saya ada macam awal-awal daripada kata-kata saya apa kita berbual tadi tu. Saya ada satu sumpahan yang saya ada banyak ingatan. Saya ingat benda sejak saya umur 4 tahun lagi saya boleh ingat. Macam mana abang saya balik daripada sekolah bawa buku latihan agar saya boleh melukis ke atas buku tu. Saya boleh nampak dia naik basikal. Saya boleh nampak macam bagaimana pergaduhan antara mak dengan bapak saya membuatkan mak saya balik kampung. Saya ingat saya punya pasal. Rupanya dia orang gaduh 2 orang. Siapa yang kenal bapak saya akan tahu yang bapak saya ada ramai isteri. Dan isteri-isteri bapak saya pun tak tahu yang bapak saya ada isteri lain lagi. Isteri keempat ingat dia isteri ketiga. Saya ada banyak ingatan terhadap kisah-kisah silam. Jadi apa yang saya cakap ialah saya sebenarnya saya tak imaginatif. Apa yang saya berlakukan ialah saya cuba menceritakan kisah benar. Saya cuba menceritakan kisah, walaupun kisah tu fiction, kisah tu kisah cerita, tetapi saya ingin menceritakannya seberapa benar yang mungkin. Jadi kadang-kadang kebenaran tu lebih pelik daripada rekaan kan. Ya, memang betul lah tu. Memang betul lah tu. Kalau kita tu jujur, kita kena jujur diri kita. Bila kita jujur, dia datang secara cantik lah. Kita tak berpura-pura, kita tak memaksa apa. Benar, bila benar tu kita dah berlaku jujur lah pada diri kita. Kan? Walaupun dalam menipu bang, walaupun dalam mereka cipta sesuatu perkara tu, kita jujur dalam dia mesti berlaku macam ni. Betul. Kan? Itulah. Itu yang kata itu seniman ni dia unik. Dalam dia menipu tapi orang terasa kebenaran dia, orang terasa kejujuran dia. Kan? Sebab dia tak berpura-pura. Seniman tak berpura-pura. Yeah. Kan?
Betul. Dia tak Itu berapa. yang unik, itu yang semua orang, itu yang orang kata ini bakat lah. Itulah jiwa seniman. Itulah Memang dia itulah bakat seniman. dia kan. Yes, itulah dia. Bukan boleh seniman tak boleh digilap, tak boleh dibentuk. Dia datang dengan sendiri. Itu yang ada kata seniman alam, seniman terlatih. Ada dia betul seniman terlatih. Itu yang mungkin. Berapa banyak orang yang belajar penyanyi, kebaik penyanyi, kan belajar muzik, belajar lakonan. Berapa orang yang muncul Betul. lepas tu kan. Betul. Tapi yang lain tu pandai bercakap lah. Betul. So, dengan teori ni, lepas tu dia mungkin jadi pencarah muzik tu. Tapi bila perangkat ni, dia fail. Dia tak benda ya, betul. Kan? Ya. Kita tak boleh, kamu ni tak tahu pasal filem, tak tahu pasal lagu lah, jangan kacau lah. Kawan dia PhD. Kan? Tapi kenapa muzik dia tak diterima? Ini kadang-kadang itulah. Sama ada kejujuran dia atau roh Ya, tu. betul. Tak ada tu kan. Itulah dia, kejujuran tadi tu. Contoh, bila saya cakap dengan abang tadi kan, saya cakap, saya pada permulaan yang saya cakap cerita pasal abang tu, daripada arwah bapak mertua saya, kepada Rahim Razali, kepada abang. Abang seorang yang setelah pengalaman. Abang rasa cerita saya tadi betul ke ataupun saya reka cipta je? Betul macam mana? Apa yang saya cakap kepada abang tadi, masa saya kecil-kecil tadi tu ada arwah bapak mertua saya, Zainuddin Ismail. Lepas tu ada Rahim Razali. Lepas tu ada Mio Hashim Manap. Saya menceritakan kisah hidup saya, bagaimana ia membabitkan abang. Bila abang dengar cerita yang saya cakap tadi tu, abang rasa yang saya bercakap jujur ataupun saya hanya membikin ayat saja untuk pikat hati abang? Bila kamu cakap tu, bila kamu menyentuh itu kan, abang memang tak heran kamu cakap itu, tapi abang menjadi gemetar. Kenapa bang? Sebab kamu samakan abang memang dengan Rahim Razali dekat situ, dengan ini. Sebab dalam zaman itu banyak lagi yang lain. Kenapa Abang Mio yang kamu sebut? Itu yang ya ke? Itu balik abang bertanya. Ya ke aku ni? Apa hebatnya aku ni? Kan sampai orang itu. Memang abang Mio tu. Ya. Kan? Zaman abang lalu dulu macam-macam. Ya, betul. Ada yang datang nak jumpa Abang Mio, budak perempuan nak jumpa Abang Mio sampai begini, nak sangat tu menangis-nangis. Setiap tengah hari mesti telefon. Bercakap panjang-panjang dalam telefon. Kan? Di antaranya bila Abang Mio kata saya ni nak kahwin tak lama terus dia tak apa dah. Tapi dia punya cakap. Saja saya nak bercakap. Tiap-tiap pukul 1 break time, pukul 1 je mesti telefon berbunyi dekat pejabat tu. Memang Abang Mio akan cakap. Sampai pukul 2 layan dia. Oi, macam tu lah. Jadi tu, aku ni apa ni? Kan? Betul. Begitu je dengan surat. Macam-macam. Jadi bila disebut, dia ingat Rahim Razali, Zainuddin Ismail betul Abang Mio. Lain dia. Alamak bang. Abang punya bateri habis